InsyaAllah kita sambung pelajaran kita ya. Pelajaran kita ialah bila tuan-tuan berjumpa dengan kana, yakunu, kun, la takun dan semua anak buah itu yang kita pecahkan tadi, mesti cari apa dia? Isim kana. Isim bagi depan sampai jumpa. Kalau tak jumpa, gunakan kaedah yang kedua, iaitu cari dhamir yang sebenar, dhamir yang tersembunyi. Saya kata wa kana aliman hakima. Apa makna kana? Adalah tak ada pun Allah. Macam mana nak terima kena sebut dhamir dia? Apa dhamir ini? Huwa kana, makna adalah dia. Jadi isim kana dia tersembunyi, iaitu huwa tu siapa? Kembali juga kepada Allah. Tapi Allah tak sebut di sini. Ada juga ayat Quran begini, wa kana aliman, adalah dia, iaitu Allah maha mengetahui. Yang ini tetap jadi khabar kana, kerana khabar kana baris atas. Boleh? Kalau di sini jelas kana Allah, makna adalah Allah itu maha mengetahui. Kalau di sini macam mana nak terjemah kana aliman? Adalah dia. Ada juga dia iaitu Allah itu maha mengetahui. Macam mana pun mesti cari isim dia dan mesti cari khabar dia. Khabar dia tak semestinya baris atas, mungkin apa ni dia dalam bentuk isim, harf jar ataupun sebagainya. Itu tak kisah. Yang paling penting isim kana kena tahu, dan khabar kana mungkin nampak baris atas, mungkin tak nampak. Kami jumpa perkataan yakunu. Yakunu, apa tugas kita? Cari isim kana. Baru padam. Isim kana, bila jumpa kana, walaupun dia fi'il, tapi namanya fi'il naqis, fi'il yang tak sempurna makna dia, tak boleh cari fa'il, kita kena cari isim kana. Ya, isim kana bagi apa tadi? Ya, naqis, fi'il naqis, tak sempurna. Kana ni atau dia beradik dia dipanggil fi'il. Apa makna fi'il? Perbuatan. Naqis, naqis ni tidak sempurna. Sebab kita dapat terjemah dia adalah, itu bukan macam perbuatan. Dia telah berada, dia telah menjadi. Naqis ni maknanya tak sempurna maknanya. Jadi kita bila jumpa kana ni, sebab dia tak sempurna maknanya, bukan cari fa'il, kena cari isim kana. Jadi tuan-tuan, kena carilah isim kana ni. Mana dia? Bagi apa isim kana? Kana Allahu. Kana Allahu. Kalau inna Allah. Ya. Kembali. Peranan kembali. Okey. Kana Allahu. Okey, kena carilah bagi depan. Ada tak? Ada. Apa dia? Al-Mulku. Cuba. Itulah yang akan jadi. Dan kita kena tangkap isim kana secepatnya. Kalau tak, lambat nak faham. Sebab ni nanti belik-belik ni. Apa perkataan selepas dia? Ayyakuna lahu. Lepas tu al-mulku. Dia macam tu. Okey, al-mulku ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Alif lam. Dia bagi depan ni kenapa tadi? Sebab isim kana. Ya, kita ni dalam Quran ni, kalau ikut susunan biasa dia lepas kana, isim kana ada. Tapi ini diterbalik. Ada perkataan lain yang menyengkang, isim kana dilewatkan. Susunan tadika biasa dia ialah anna yakunu al-mulku lahu. Apa makna lahu? Baginya. Okey. Al-mulk
kerajaan, atau dia nak apa tadi? Raja kepimpinan. Dia mempertikaikan. Okey, cuba pertikaikan. Cuba pertikaikan pula. Ajukan cakap dia mempertikaikan perlantikan Talut sebagai ketua tentera. Anna, bagaimanakah yakunu? Semua tu tak sesuai. Ia semua tak boleh sebab isim kana dah ada. Bagaimanakah? Kita kalau terjemah ni dulu pun tak apa. Bagaimana kepimpinan itu? Ni, bagaimanakah kepimpinan itu? Yakunu adalah aja. Mungkin itu yang sesuai. Memang kena pasang mana yang sesuai lah. Sebab banyak terjemah. Bagaimana kepimpinan itu adalah lahu, baginya, diberikan kepadanya. Dia ketika bagaimana kepimpinan itu diberikan untuknya. Lepas tu perkataan apa? Alaina, ke atas kami, iaitu memimpin kami. Alaina. Ada dua perkataan yang popular. Pertama, ala. Kedua, nah. Alaina, ke atas kami. Kami itu siapa? Bani Israel. Ni ini Bani Israel yang beriman, yang jahat tu lagi tak kira. Yang beriman, yang ikut Nabi Samuel pun dah mempertikaikan. Lepas ni dia akan kufur lah semula. Jadi kita akan terjemah anna, bagaimanakah al-mulku, kepimpinan itu, yakunu adalah lahu, baginya, iaitu diberikan kepadanya, alaina, ke atas kami, untuk menjadi kepimpinan kepada kami. Tak apa? Tak faham? Tak faham maknanya kena setiapkan begitu. Banyak benda-benda yang kena disebut. Bagaimanakah kepimpinan itu? Itu jelas? Okey, yakunu adalah, adalah itu yang sesuai, telah menjadi tak sesuai. Macam mana? Tak, dia banyak song dah lantik siapa pun dia bukan nak pergi perang. Dia ni satu kaum yang akan mempertikaikan semua perintah Allah. Terkenal. Jadi Allah cerita ni supaya belajar. Perangai Yahudi ni, dia akan sentiasa mempertikaikan. Sebab tu surah ni nama surah apa? Surah apa kita baca ni? Al-Baqarah. Baqarah mana apa? Lembu. Peristiwa lembu ni berlaku pada siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Macam-macam songnya dia. Lembu macam mana? Warna kuning-kuning macam mana? Dia macam mana pula lagi? Banyak. Akhirnya dapat lembu tak? Susah nak cari, tapi dapat. Dah dapat. Dia ada masalah selepas tu. Okey, jadi maknanya dia mempertikaikan bagaimanakah kepimpinan itu. Kalau tak faham ni, yakunu tak payah terjemah. Sebab dia boleh tidak diterjemahkan juga. Bagaimana kepimpinan itu untuknya, baginya. Bagi siapa nya ni? Nya Talut, diberikan kepadanya, iaitu kepada Talut. Alaina, atas kami, makna untuk memimpin kami. Itu memang kalau terjemah satu-satu harfiah memang bingung jadi. Dan sebab selepas kita dapat satu-satu perkataan dalam harfiah tu, rujuk juga kepada penerangan tafsir supaya kita akhirnya faham juga. Okey, seterusnya perkataan apa? Wa, mana apa wa ni? Bukan. Ini wal hal. Dalam bahasa Arab disebut wawul al-hal. Macam tu. Kemudian kenapa waw tu tak ada tanwin? Soalan lama yang sangat klasik. Sebab dia nak jadi mudhaf. Hal mudhafun ilaih. Wawul hal. Okey, terjemahan dia macam mana? Wal hal. Ini terjemahan paling malas sekali.
Walhal. Terjemahan kedua malas ialah padahal. Terjemahan lain yang boleh digunakan sedangkan. Terjemahan lain yang boleh digunakan hal, dalam keadaan. Tengok mana yang tuan-tuan gemar dan sesuai, boleh digunakan. Dia memperkirakan perlantikan qalut. Sedangkan walhal, dalam keadaan nahnu, kami ni siapa? Kami ni Bani Israel. Ini lahu ni Talut ya. Talut. Ni kami ni Bani Israel. Nahnu. Apa dia? Ahakku. Tahu mana ahakku? Ni cakap Melayu juga, hak, berhak. Lebih benar, mungkin tak sesuai di sini. Dia lebih berhak sebab menyatakan hak pimpinan siapa yang lebih baik. Tadi dia orang tak nak, dia suruh lantik. Bila lantik dia kata kami lagi layak. Ini dipanggil isim apa ni? Isim tafdil. Apa mana tafdil? Menunjukkan lebih atau paling. Ya. Atas pattern yang orang Melayu guna, apa dia? Orang Melayu selalu sebut apa tu? Afdal. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal. Apa makna afdal? Lebih baik. Atas pattern ni semua boleh berlakulah. Kalau lebih cantik disebut ajmal. Tetapi kalau perkataan tu ada tasydid, misal kata lebih dahsyat, lebih keras, dia akan jadi dia tak asydad, dia akan jadi syaddu, lebih keras. Kalau lebih berhak, dia tak jadi ahqaqu, dia akan jadi ahqaqu. Apa makna afdalu? Lebih baik. Ajmalu, lebih cantik. Asyaddu, lebih keras. Ahqaqu, lebih berat. Bila dibandingkan dengan dua, ya, sembahyang jemaah lebih afdal daripada sembahyang sendiri. Ya, dia lebih cantik daripada bandingkan. Ya, azab di hari akhirat lebih keras, asyaddu, daripada azab akhirat. Ya, kami iaitu Bani Israel lebih berhak daripada Talut untuk menjadi pimpinan. Dia buat bandingan. Wa nahnu, apa wa? Bukan dan tadi. Sedangkan nahnu, kami Bani Israel, ahakku, lebih berhak. Lepas tu minhu. Min mana apa? Ni saya pandang wa nahnu ahaqqu bil mulki. Bil mana apa? Dengan, lebih berhak dengan al-mulki. Al kepimpinan itu, kepimpinan apa? Ketua apa? Bukan ketua Bani Israel, ketua perang. Sebab dia orang nak pergi perang, ya? Dia kata nuqatil fi sabilillah. Nanti seorang ketua untuk kami, pasti kami akan pergi perang, ya? Nabi dah ada masa tu, dia nak yang lain, ya? Bagi Talut pula. Bila dah lantik, wa nahnu ahaqqu, kami adalah lebih berhak bil mulki, dengan kepimpinan ini, kepimpinan untuk perjihad ini. Betul? Minhu. Apa makna minhu? Daripadanya tu siapa? Daripada Talut. Ya? Min popular, hu popular, ini hu ni ialah Talut. Okay? Memang dalam bahasa Arab dhamir mesti dapat kembali. Siapa tak dapat kembalikan, dia memang tak faham. Nanti terbalik cerita. Oh ni apa? Talut ke? Dia Bani Israel ke Nabi? Jadi mesti dapat kembalikan betul-betul, dia baru kita akan dapat faham. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Lepas tu perkataan apa? Mana nak kita masukkan?
Ini sudah saya padam padam. Yang sini sudah padam. Okay. Kita habiskan ayat yang ni. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Wa dan ke wal had. Siapa tengok terjemahan? Siapa? Ini hari ni tak dimarahi. Tak terjemahan tak bagi tengok pada muka kat bawah. Cuba tengok. Wah, tadi terjemahan apa? Dan kakak tengok dan ada tempat lain dan juga cuba bandingkan dengan saya punya tafsir sekejap. Ayat 247 247 wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa. Okey, sama pendapat tuan-tuan makna waw aqaf dan kemudian apa dia? Lam. Apa makna lam? Tidak. Haraf apa ni? Jazam. Bermakna dia akan mematikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Okey, pendek cerita dia macam ni lah. Yu'ti, ini fi'il mudhari' maklum. Apa makna maklum? Diketahui pelakunya. Yu'ti makna dia memberi. Okey, kalau tuan-tuan tukar pada fi'il mudhari', lawan dia majhul. Apa makna majhul? Tidak diketahui pelaku. Pelakunya tidak disebut. Dia akan bunyi macam ni Yu'ta. Nampak tak beza baris dia? Yu'ti dia memberi. Kalau yu'ta dia diberi. Terjemahan dia sangat berbeza lah. Diberi dengan dia memberi. Kenapa disebut maklum? Kerana maklum apa? Pelakunya. Pelakunya dia kan? Dia memberi. Tapi kalau dia diberi, tahu tak pelakunya? Tak disebut pelakunya. Dia ni adakah dia melakukan? Dia yang kena bagi. Ya, dia diberi. Perkataan dalam kita punya ayat ni, pattern yu'ti ke yu'ta? Yu'ta bermakna dia diberi. Nampak tak? Apa peranan lam? Membaris matikan fi'il mudhari' yang selepasnya. Yu'ta. Apa makna lam yu'ta? Dia memberi. Diberi. Dia tidak diberi. Sedangkan dan dia tidak diberi. Lam makna apa tadi? Apa fungsi lam? Mematikan fi'il mudhari'. Macam mana nak matikan fi'il mudhari' yang dah mati? Mati berapa kali? Sekali saja. Kalau dua kali mati, buang. Nampak tak dalam ayat Quran kita tu? Ada ya tak? Tak ada. Makna ya tu dibuang kerana dia dah mati dua kali. Mati hanya sekali. Pandai. Ingat macam tu je, insya-Allah. Kali betul. Dia mati sekali saja. Kerana itu dia jadi walam yu'ta sa'at. Sebab tu kita tak boleh panjangkan. Ya, kalau baca merangkak nanti dia jadi salah. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Salah. Kerana ya dia sudah dibuang. Kerana sepatutnya dia mati. Mematikan huruf yang mati dengan membuang. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Okey. Dah. Yu'ta makna apa? Dia diberi. Okey. Kalau lam yu'ta, kalau lam yu'ta, dia tidak diberi.
Dia ni siapa? Iaitu Talut. Talut ni dia tidak diberi. Perkataan selepas dia sa'atan. Sa'atan mana apa? Keluasan, keluasan, keluasan rezeki lah. Harta semua tu banyak, dia makna luas lah. Keluasan dia bagi atas ni sebab dia maf'ulun bih, ya tuan-tuan. Dia tidak diberi keluasan. Lepas tu apa? Min. Lepas tu minal mal, minal mal. Apa makna min? Al-mal, daripada harta. Bermakna Talut ni tak kaya, ya, miskin lah, ya. Tak kaya, miskin. Okey, makna diuji Bani Israel dengan Talut yang tak kaya, mungkin miskin. Okey, cuba tuan-tuan terjemah. Wa lam yu'ta, tidak dia diberi, mana dia iaitu Talut tidak diberi sa'atan, keluasan minal mal, daripada harta. Waqaf apa tu? Jim, ya. Jim mana jaiz, harus berhenti kerana lafaz ayat ini sudah sempurna. Okey, ayat ni sampai di sini, kita akan berhenti di sini dan tuan-tuan simpulkan. Faham tak cerita hari ini? Okey. Nabi Allah Samuel telah menyatakan kepada pengikut-pengikut Bani Israel masa itu bahawa Allah telah mengutuskan satu orang ketua, iaitu Talut. Qalu, mereka telah berkata, mereka telah menjawab, mempertikaikan. Mereka tu siapa? Bani Israel. Anna, bagaimanakah yakunu, adalah. Kalau tak nak terjemah senyap dia. Kalau senyap pun betul. Bagaimanakah kepimpinan itu, ya, kepimpinan itu lahu, baginya, untuknya, iaitu diberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Talut. Alaina, ke atas kami, untuk memimpin ke atas kami, maknanya. Wa, sedangkan, ya, sedangkan, padahal nahnu, kami, iaitu Bani Israel yang ramai-ramai ni, sebagai ulama tafsir sampai 600,000 orang kata, yang 600,000 orang ni lebih berhak bil mulki. Satu lagi, nahnu, tadi bukan Bani Israel keseluruhannya, sebab cerita ini yang mempertikaikan Nabi Samuel ialah kepimpinan Bani Israel. Kami iaitu kepimpinan Bani Israel yang kaya raya dan berpangkat tinggi, ahabku, lebih berhak bil mulki, dengan kepimpinan ini untuk mengetuai perang ini, minhum, lebih berhak daripadanya. Daripada siapa? Daripada Talut. Wa, dan satu lagi hujahnya ialah lam yu'ta, dia tidak diberi. Dia tu siapa? Talut. Satu lagi masalah, dia ni tidak dikurniakan, tidak diberikan sa'atan minal mal, daripada harta. Miskin dia, ya? Kami lebih berhak sebab kami ada kedudukan. Yang kedua, dia ni miskin, ya? Tak boleh. Ini mula akan berlaku proses pengingkaran, ya. Kalau dalam kisah ni, daripada 600,000 orang tu, kalau menurut satu pendapat ulama tafsir, ditapis sampai perang betul tinggal 12,000, ya. Tuan-tuan tengok berapa jatuh, berapa gugur. Itulah ramai. Macam sekarang lah, Allahu a'lam bis-shawab. Apa kita punya, Kak? Ya, Kak. Nahnu kepimpinan.
tuan sampai di sini ya. Dan kita permintaan kakak ni, siapa nak menyanyi bolehlah berselawat. Ya, selawat dengan salawat yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan perempuan sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena tahu makna dia, kerja rumah. Apa makna di sini? Barulah kita dapat menghayati. Okey, semua dapat ni? Tak sempat. Cuba kakak bagi makna dulu, nanti saya semak. Macam tu bagus juga. Okey, kalau makna rangkap yang pertama kedua je lah. Salawat, makna apa salawat? Ya, salawat ni Allah bersalawat kepada Nabi kan? Malaikat kepada Nabi. Kita berselawat. Kalau Allah berselawat pada Nabi, maknanya Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna salawat Allah kepada Nabi. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, salat itu, salawat itu adalah jamak daripada perkataan salah. Salat, salah. Apa makna salah? Sebenarnya salat itu perkataan tu dari segi bahasa adalah doa. Doa untuk Nabi ialah doa supaya Allah memberikan rahmat dan kurnia, keampunan, kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud salawat ya. Itu adalah jamak daripada salat. Kalau dalam teka-teki bahasa Arab disebut ya, satu salawat maknanya as-salah. Ada satu teka-teki saya baca, teka-teki Arab. Apakah salat yang boleh dilakukan tanpa berwudu? Dia kata as-salatu ala nabi. As-salatu ala nabi makna bersalawat kepada Nabi, tak payah pakai wudu. Sah. Okey. Kalau solat itu makna apa? Fi'il madhi. Dia telah bersalawat. Siapa fa'il di situ? Ada baris depan, Allah telah bersalawat. Ala, ke atas Muhammadin. Sebenarnya selepas harf jar mesti baris bawah, kerana kita dari segi ni syair, bila mati hujung, makna sebelah dia mesti mati. Sebenarnya kalau nak bariskan, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu alaihi wasallama. Itu sebenarnya sallama fi'il madhi, salla fi'il madhi, dia telah berselawat, iaitu Allah. Rangkap yang kedua, sallallahu, mana Allah telah berselawat, alaihi, nya tu apa? Iaitu atas Nabi Muhammad. Wa sallama, dia iaitu Allah telah memberikan kesejahteraan. Itu fi'il madhi ya. Sebab tu orang akan bertanya, macam mana Ustaz, sallallahu alaihi wasallam ke? Ada imam baca sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salim ke salam? Salla ke salli? Kalau salla tu fi'il madhi, sekata tutup dengan wasallam. Kalau sallallahu alaihi wasallam, fi'il madhi guna. Sebab salla fi'il madhi, salam fi'il madhi. Kalau guna fi'il amar, salli, apa makna salli? Bersalawatlah, maknanya ampunilah, turunkan rahmat oleh engkau ya Allah kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, maknanya guna fi'il amar juga, sejahterakanlah oleh engkau. Di sini wasallam fi'il madhi ya. Itu je lah rangkap yang kita boleh belajar hari ini. Maknanya Allah telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian rangkap kedua, Allah telah bersalawat kepadanya dan telah memberikan kesejahteraan kepadanya. Mari kita baca beramai-ramai, siapa yang berminat ya, kena berdiri ya. Okey, berdiri. Silakan. Tidak ada paksaan. Okey, boleh? Okey, 1 2 mula. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhu al-budur mithla husnika ma ra'ayna qad ya wajha as-sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.